Baiklah, kita akan mulakan sesi kita pada hari ini. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Connecting Dots Learning CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru, para pendidik dan murid-murid yang bersama pada kita pada hari ini. Saya, Cikgu Siti Aziza dari SM Olsen, Kota Kinabalu, akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita akan mengadakan satu sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat mahir dan merupakan pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan negara kita ini adalah hasil daripada didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah AIB yang telah bersara pada Oktober 2019. Beliau juga merupakan mantan fellow penyelidikan kanan School of Education, University of Nottingham. Dan sehingga kini beliau masih aktif sebagai salah seorang daripada ahli Majlis Penasihat Kebangsaan Pendidikan Kebangsaan MPKK. Tanpa membuang masa, Majlis mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet refleks. Dipersilakan. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini dan dapat meluangkan masa. Seperti biasa, saya tahu sudah pastinya semua cikgu sibuk dan selalunya saya rasa menunggu bila nak sampai hari Jumaat supaya boleh berehat untuk dapat semula tenaga untuk bersedia bagi hari Isnin yang berikutnya. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah inspirasi dan galakan. Khususnya untuk guru, sudah pastinya kita sentiasa menunggu inspirasi daripada pemimpin sekolah kita maupun pemimpin bawahan, pemimpin pertengahan, middle leader atau pemimpin atasan di peringkat sekolah. Khususnya pengetua guru besar, penolong kanan, GKMP, ketua panitia atau rakan-rakan sekerja yang merupakan teacher leader juga. Dengan kelebihan-kelebihan mereka, mereka juga boleh memberi inspirasi dan galakan. Ada 7 atau 8 perkara yang saya nak share tentang galakan dan inspirasi. Yang pertama, kita memberi empowerment. Kita beritahu kepada anak buah kita, cikgu kita bahawa mereka mempunyai kuasa dan keupayaan untuk membawa perubahan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti snippet akan selalu dengar saya sebut bahawa work hard in silence, let your success be your noise. Saya tahu cikgu ni adalah hero yang tak terdendang. You know, the quiet heroes. Bukan kerana menang satu hadiah untuk guru dan sebagainya, maka kita dianggap sebagai guru yang sangat hebat. Tak. Luar sana ramai guru yang hebat. Right? So, ingat anda boleh bawa perubahan. Work hard in silence. Apa, senyap, buat kerja dan sebagainya. Tapi bila berlaku kejayaan, itulah yang mempamerkan kelebihan kita. Next slide, please. Cikgu membawa harapan untuk masa depan. Terutamanya semasa membawa perubahan dan kesukaran. Semasa ada perubahan berlaku dan kesukaran. Kadang-kadang bila perubahan berlaku, kurikulum berubah dan sebagainya. Jangan selalu fikirkan persaraan awal. Kadang-kadang sekarang bila kita tanya cikgu yang nak bersara awal, kenapa? Oh, I'm tired. I'm tired, dia kata begitu. Tapi kita tahu bahawa um, sentiasa cabaran-cabaran sebegini akan berlaku. Right. Yang ketiga, jika orang berasa terharu dengan jumlah kerja dan perlahan, sokong mereka. Bila nampak mereka macam dah down, pemimpin atau rakan kita kena sokong.
kita kadang-kala tawarkan ya bantuan kepada rakan kita. It's so important to support each other. Dan sampaikanlah mesej-mesej galakan yang mudah dan bermakna. Dan tunjukkanlah, kita ada harapan ni. Ini langkah seterusnya ke hadapan. So, kita lakukan perkara-perkara sebegini. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan pasti ingat bahawa saya selalu sebut tentang spectrum of empathy. I'm sorry for you, I feel for you, I feel with you, and I'm moved by you. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting dalam zaman revolusi emosi sekarang. Next slide, please. Dan kekal positif ya. Pemimpin kena kekal positif, anak buah dalam organisasi kena kekal positif. Bukan setiap eksperimen, intervensi kita buat kadang-kadang berjaya. Tapi ingat, kegagalan itu merupakan dorongan untuk perubahan. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sebut kepada rakan bahawa anda suka bertugas dengan mereka. Wajah kita sentiasa ceria, saya tahu bukan senang. Senyuman yang ikhlas, galakkan ke arah kecemerlangan diri dan organisasi ya. Kita nak kecemerlang because success merupakan satu motivasi. Elakkannya motivasi. Avoid discouragement. Always encourage people. Kita tak rugi apa pun lah kalau rakan kita berjaya. Apa salahnya? Kalau dia dapat guru cemerlang dan sebagainya. Tak apa. Kerana setiap orang ada rezekinya sendiri. Kelebihan dan kekurangan adalah lunas hidup. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau kita tahu kekurangan itu boleh kita baiki, why not? Amalkan penggunaan perkataan kita berbanding saya. Ini untuk semua. Mari kita buat begini. Lebih lagi untuk pemimpin. Di sekolah, di IPG, di maktab, di college vocational, di mana juga pun. Jangan lupa, it's we, not I. Dan dalam setiap mesyuarat, jangan lupa positif, positif, positif. Beri galakan semasa setiap mesyuarat dan pertemuan. I wasn't born to just teach. I was born to inspire others, to change people and to never give up. Even when faced with challenges that seem impossible. Ya, walaupun prestasi sekolah kita tak seperti yang lain, tapi it's okay. Right? Akan datang satu hari nanti, yang penting kita balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kita melahirkan pelajar yang berguna kepada masyarakat. So tuan-tuan dan puan-puan, berilah inspirasi dan galakan di setiap peringkat kepada rakan anda, kalau anda pemimpin, kepada anak buah anda, kita tak akan rugi apa jua pun. Tak rugi apa jua, saya boleh guarantee. Right? So, beri galakan kepada setiap orang dan inspirasi. Dan bagi anak buah, boleh juga beri inspirasi kepada ketua kita. Kadang-kadang kepada pemimpin sekolah pun, kita sebagai guru pun boleh kata, cikgu terima kasih kerana anda menyokong usaha saya sebegini, kerana cikgu turun padang dan lihat budak sedang latih untuk pertandingan hoki. Right? Oh, kita cakap, mereka pemimpin pun suka bahawa kehadiran beliau dihargai. Right? So, ingat, iklim sekolah itu perlu sentiasa yang sehat, sokong menyokong yang positif. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. The best teachers teach from the heart, not only from the books. Right? Son, work hard in silence, let your success be your noise. Kalau nak tunjukkan belas kasihan, jangan salah tempat. Bila perkara dah berlaku, baru nak tunjuk belas kasihan itu adalah misplaced compassion. So, kalau kita nak tunjuk belas kasihan, bila orang memerlukan the spectrum of empathy ini, I feel for you, I feel with you tu, tunjuklah pada tempatnya. Of course, 5% kadang-kadang mengambil kesempatan. Tapi kenapa kita nak bimbang tentang 5%? Kerana kita nak sokong 95%. Right? Dalam apa jua organisasi anda buat, di mana anda bertugas dalam masyarakat dan sebagainya, akan ada 5% itu. Don't worry about the 5%.
yang akan ambil kesempatan. Beri sokongan kepada yang 95%. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu kita boleh datang daripada pelbagai sumber. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Bacalah, dapatlah ilmu daripada pelbagai sumber. Ingat, technology doesn't change the world, people do. And who are the important people? Anda semua. Kita cikgu dalam sistem pendidikan negara kita. Kita yang meletak betul supaya generasi akan datang itu akan sentiasa membawa negara kita ke satu persada kejayaan yang lebih baik lagi. Kita sentiasa bersama dengan captive audience. Murid yang datang ke sekolah ni captive audience. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk atas sesi snippet sebentar tadi yang memang sangat-sangat bermakna dan memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik dan juga anak-anak murid. Izinkan saya untuk memberi sedikit ulasan berkenaan tadi. Galakan dan inspirasi. Sebenarnya tajuk ini agak luas dan saya sangat tertarik dengan perkataan empowerment, iaitu kuasa membawa perubahan. Biasanya sebagai seorang guru ataupun pendidik, ya, kita memang mempunyai kuasa untuk membawa perubahan. Dan memang ramai guru yang sebenarnya dia work in silent dan hanya bila mereka menunjukkan kejayaan itu barulah kita nampak hasilnya tu. Jadi ini betul lah apa yang Datuk sebut tadi sebentar tadi. Selain itu saya juga berminat dengan spectrum of empathy di mana dia merujuk kepada betapa pentingnya untuk kita sering menyokong antara satu sama lain. Dan perkataan-perkataan seperti I am sorry, I feel of you, ataupun senyuman yang ikhlas kita berikan walaupun kita tidak berkata-kata, itu sebenarnya adalah satu inspirasi untuk rakan-rakan kita. Baiklah, semoga rakan-rakan guru kita terus menggorak langkah untuk mencari ilmu, menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan demi anak-anak murid kita semua. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi para peserta yang baru bersama kami, izinkan saya terlebih dahulu membaca serangkap pantun. Anak kecil bermain bola, bola dilempar di tepi muara. Tirai dilabuh, warka dimula. Salam sejahtera, pembuka bicara. Selamat petang dan selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Penceramah jemputan khas mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh. Penceramah siri ke-98, Encik Marcos Koh Hiok Tian. Puan Elsie Sharon Gilok, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah. Para pengetua dan guru besar, para pendidik, guru-guru dan murid-murid di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Tadi saya melihat daripada top chat, saya dapati ada cikgu yang dah bagi tahu dengan saya. Okey, kami dari Lawas hadir. Saya daripada Keningau, Sook hadir. Tahniah ya maksudnya. Terima kasih cikgu kepada yang bersama kami di bahagian di laman YouTube. Saya adalah Cikgu Siti Azizah dari SM Olsen akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam siri ke-98 CDL #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Dan untuk pengetahuan para hadirin sekalian, ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian dan murid-murid yang hadir pada hari ini, objektif sesi kita sebenarnya pada hari ini, kalau kita lihat pada skrin itu, adalah yang pertama sekali merupakan satu perkongsian ilmu dan juga kemahiran dan seterusnya adalah merupakan membangunkan kompetensi guru dan tahap penguasaan murid, meningkatkan keupayaan dan kefahaman, membina jalinan dan jaringan berterusan. Para peserta bolehlah mendaftar sebagai subscriber kepada CDL dan ini adalah percuma ya sebenarnya.
di www.connecting.my dan juga boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Poster biasanya kami akan kongsikan pada setiap minggu. Peserta juga boleh melanggan subscribe ke saluran Telegram yang tertera di depan ini iaitu www.t.me/connecting.learning. Sesi perkongsian pada hari ini, iaitu hari Khamis, adalah selama 1 jam 30 minit bermula daripada pukul 2 hingga pukul 3.30. Dan ini merupakan satu siri bagi siri Road to Success Score A+ 2024 SPM. Dan perkongsiannya adalah secara add-ons, okey. Untuk makluman, kehadiran bagi e-sijil akan disediakan pada pautannya di penghujung siri. Dan saya tadi mendapat satu soalan daripada salah seorang peserta kita, adakah boleh menggunakan Yahoo atau tidak? Saya panjangkan ya, Cikgu Zabida berkenaan dengan ini dan nanti admin akan maklumkan di dalam chat itu. Okey, seterusnya anda juga boleh imbas kod yang tertera sebentar itu tadi sekiranya ingin melayari portal CDL. Okey, baiklah. Cikgu-cikgu bolehlah scan QR code dalam paparan tadi untuk join dalam grup Telegram ataupun WhatsApp rasmi CDL. Daripada sini, kita boleh dapatkan segala maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-98 kita, iaitu Encik Marcus Koh Hyuk Tian dari Sekolah Menengah Olsen, Kota Kinabalu, Sabah. Dan beliau akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Sebelum itu, izinkan saya membaca sedikit biodata yang saya dapat daripada Encik Marcus tadi. Okey, baiklah. Sebenarnya Encik Marcus merupakan alumni daripada, tidak dinyatakan pula di sini. Baiklah, merupakan salah seorang penceramah bengkel kecemerlangan fizik yang secara dalam talian dan juga bersemuka dan juga jurulatih utama kebangsaan kursus orientasi fizik KSSM pada tahun 2019, merupakan ketua editor jawatankuasa penerbitan e-book Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Kebangsaan Anjuran Persatuan Guru STEM Malaysia dan Universiti Putra Malaysia pada tahun 2020. Seterusnya, beliau juga merupakan pembentang dalam seminar perkongsian amalan terbaik anjuran sektor pembelajaran JPN. Selain daripada itu, beliau juga merupakan penceramah dalam program anjuran iSensei Japan Sabah, penerapan STEM dan kebat dalam PBL Fizik melalui Minecraft Education Edition 2021. Selain daripada itu juga, beliau merupakan antara ketua penggubal modul fizik bagi di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, merupakan salah seorang penulis modul fizik JPN Sabah berturut-turut bermula daripada tahun 2020 sehinggalah ke tahun ini. Selain daripada itu, beliau juga merupakan pengarah program penjelajahan fizik kuantum 2021 untuk guru KSNN Fizik, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Untuk makluman hadirin sekalian, Encik Marcus juga merupakan pengerusi teknik daerah Kota Kinabalu Pertandingan Inovasi STEM Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sabah, Hakim Pertandingan Inovasi STEM Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sabah, Hakim Pertandingan Novice Web Builder STEM Online Challenge juga di Peringkat Negeri Sabah, panelis Nuclear Science and Technology Competition Teacher kategori Anjuran International Atomic Energy Agency 2021, Hakim Inovasi kepada International Conference on STEM Penang dan juga mentor kepada pasukan sekolah untuk Young Inventor Challenge Special Edition. Selain daripada itu, juga pernah menjadi moderator kepada Nuclear Science and Technology Education Competition for the Secondary Teachers Category Anjuran International Atomic Energy Agency 2023. Kalau saya bacakan memang sangat-sangat banyak, saya sambung sedikit lagi. Okey, beliau merupakan pengurusi teknik daerah Kota Kinabalu Bahas Negeri Inggeris 2024 yang telah berjaya membawa sebenarnya pasukan negeri ke peringkat kebangsaan dan mendapat tempat ketiga kalau saya tidak silap. Beliau juga merupakan penyelaras kuis Bible Knowledge peringkat negeri Sabah dan adalah
ahli penting di dalam skuad penggerak kecemerlangan fizik JPN tahun ini. Antara pencapaian-pencapaian berikut adalah mendapat pingat perak dalam pertandingan inovasi pembelajaran anjuran UUM dalam inovasi model EQ Pro dalam subjek matematik tambahan, ahli panel dalam sidang video perkongsian pengajaran dan pembelajaran guru-guru. Seterusnya, mentor kepada pasukan Malaysia dalam pertandingan Future Ready Asian 2020 anjuran Asian Foundation dan memenangi Best Achievement Award. Memenangi anugerah emas Kolokium Inovasi PDP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Cemerlang KIPPPC Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, anugerah khas Pencipta Kandungan Digital, finalis dalam pertandingan Nuclear Science and Technology Education Competition International Atomic Energy Agency, kursus sertifikat dalam Media and Technology in Education daripada Harvard University dan telah mendapat anugerah khas Hari Guru pada tahun 2022 JPN Sabah. Untuk makluman para hadirin sekalian, sebenarnya Encik Marcus sangat-sangat berpengalaman mengajar mata pelajaran fizik selama 17 tahun dan untuk itu juga beliau merupakan mantan guru cemerlang fizik sebelum bertugas sebagai penolong kanan co-curriculum di SM Olsen. Baiklah, sidang hadirin sekalian, dalam CDL Hands-on Session Sabah siri ke-98 pada hari ini, Encik Marcus akan membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score A+ SPM 2024 Fizik. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu dan murid-murid semua bolehlah terus bertanya jika ada kemusykilan. Anda boleh typekan soalan anda di dalam ruangan chat di Zoom ini ataupun di dalam YouTube. Dan saya akan cuba membacakan soalan anda sekiranya ada ruang dan peluang. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan Encik Marcus Koh untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Siti Azizah, moderator untuk sesi kita pada petang ini. Adakah suara saya cukup jelas? Boleh? Okey. Jadi hai semua, nama saya adalah Marcus Khoo. Saya seperti yang dibacakan tadi oleh Puan Azizah, agak banyak dan panjang. Saya tidak sedar pula yang terlalu panjang itu pengenalan. Tetapi saya amat bersyukur kepada penganjur, penganjur program CDL atas peluang yang diberi untuk memberi sedikit perkongsian kepada murid-murid dan juga guru tentang apa yang kita boleh buat untuk menghadapi kertas fizik SPM tahun 2024. Okey, jadi sedikit disclaimer sebelum saya bermula. Semua yang saya kongsikan pada hari ini sebenarnya adalah ilmu yang saya terima daripada sama ada bekas guru saya atau guru-guru lain yang berpengalaman. Jadi semua saya kumpulkan dan ini yang saya ajar dengan murid saya dan begitu juga apa yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada petang inilah. Okey, jadi mari kita mulakan. Jadi pertama sekali sebenarnya bila kita menghadapi peperiksaan, saya rasa sangat pentinglah sebagai seorang murid maupun sebenarnya kita sebagai guru pun kita memang akan menetapkan target untuk murid kita lah kan, melalui head count dan juga penetapan ETR. Jadi untuk murid-murid, saya ingin mencadangkan dan saya ingin berkongsi lah. Okey, satu strategi yang kami pakai di sini di JPN Sabah yang kami panggil sebagai strategi 70-40, iaitu bagaimana untuk membantu murid atau bagaimana untuk menetapkan target bagi murid kita, okey, untuk mencapai markah sekurang-kurangnya 70, which is A minus. And then juga 40 which is lulus lah. Okay, dan of course ini adalah untuk dua kumpulan murid yang berlainan. Jadi memang pada tahap ini kan kita harus jujur. No, we should admit kalau kita adalah and I don't know, okay, saya tidak tahu macam mana keadaan murid sekarang. If you are struggling with this paper, kalau kertas fizik ini adalah susah bagi kamu, then kita mula dengan langkah pertama iaitu kita cuba untuk lulus dahulu. Kalau kamu adalah murid yang sedikit lagi kamu dapat A sudah kan, dan ini adalah juga strategi yang dibentuk untuk kamu. Jadi saya kongsikan strategi 70-40 ini ehsan daripada skuad penggerak kecemerlangan fizik di JPN Sabah. Okey, saya bermula dengan yang mau dapat 40.
Okay. Bila saya bercakap 40 ini, of course saya merujuk kepada grade yang standard lah. Okay, iaitu kalau 40 itu adalah sekurang-kurangnya grade E. Apakah kejadian sebenarnya semasa SPM nanti, itu kita, bukan perbincangan kita pada petang ini lah. Okay, jadi cadangan kami, okay, di pihak di Sabah ini, dan kami telah memperluaskan perkara ini kepada semua guru, guru fizik di negeri Sabah, iaitu kalau seseorang murid itu ingin mendapat markah 40% lah daripada 100, kita mencadangkan targetkan kertas satu itu untuk mendapat sekurang-kurangnya 16 soalan yang betul. Kalau untuk kertas dua, untuk mendapat 37 daripada 100 markah, dan untuk kertas tiga adalah 9 markah. Okey, jadi ini adalah rangka yang sudah dibina oleh kami, dan bagi murid saya sendiri pun, especially bagi mereka yang struggling dengan kertas ini, saya menggalakkan mereka lah untuk menetapkan target ini secara peribadi. Jadi bila mereka buat latihan, contohnya latihan kertas satu, mereka boleh buat lah, dan bila diorang buat, dia tengok mampukah mereka mencapai 16, di manakah mereka silap. So dengan adanya target sebegini, sebenarnya ia memberi sedikit hala tuju. Whether it is for the students or even for the teachers, but especially of course for the students lah. Dia memberi sedikit hala tuju, bukan sekadar menjawab saja tanpa tujuan. So at least kalau mereka set, okay, saya mesti cuba untuk mendapatkan 16. It is a target to work towards. Okay, dan ini pun satu bentuk motivasi kepada murid. Okay, bagi murid-murid yang ingin mencapai grade A, okay, sekurang-kurangnya A minus lah, iaitu 70 ke atas, saranan kami adalah untuk kertas satu, kami mencadangkan 26. Sekurang-kurangnya 26, untuk kertas dua 69, dan untuk kertas tiga 13/15. Kalau kita lihat di sini sebenarnya, boleh lihatlah bahawa sebenarnya kertas tiga ini kan macam dia punya markah tu sangat tinggi berbanding dengan kertas-kertas yang lain. Okey, antara sebabnya adalah kerana sebenarnya kertas tiga ini kita boleh melatih murid. Okey, students, you can practice. Okey, sebab kertas tiga adalah kertas kemahiran, kemahiran mengeksperimen, which is membuat jadual, melukis graf, menentukan hubungan daripada graf. Semua perkara ini sebenarnya adalah kemahiran yang paling asas. Yang paling asas untuk semua pelajar sains. Kamu harus tahu macam mana mau melukis graf, apa peraturan-peraturan untuk melukis graf, bagaimana menetapkan skala, bagaimana mencari kecerunan. Perkara ini boleh dilatih sebenarnya. Okay, dan it's not actually impossible untuk mencapai 13/15. Malah 15/15 saya rasa pun boleh. Okay, but of course 15/15 mungkin kita perlukan sedikit pengetahuan fizik lah. Okay, tetapi kemahiran mengeksperimen itu adalah sangat penting. Jadi for students, saya galakkan because kebanyakan daripada benda yang kita bincang pada hari ini adalah kertas dua. Okay, but I wanted to start with this lah. Untuk kertas satu, you can practice. Okay, banyakkan latihan untuk kertas satu. Every time kamu buat latihan itu, tengok kamu punya markah. Okay, uh, kalau dari pengalaman saya rasa dalam fizik kan kita memang hidup dalam hubungan lah kan. Semakin ini, semakin itu. Saya percaya sangat kepada ini. Semakin banyak latihan kamu lakukan, okay, and as consistent as you can, semakin kamu akan nampak kemajuan. Saya percaya kepada ini. Sure, akan ada hari yang sekejap kau punya markah naik, sekejap kamu punya markah turun. I think that's fine. Okay, jangan membiarkan markah yang menurun itu. Katakan pada hari pertama kau berjaya mendapat 16. Terus hari kedua kau dapat 14. Contohnya lah, kan? Jangan membiarkan penurunan itu menjadi faktor halangan. Itu bukan bermaksud yang, alamak, saya ni sangat teruk, saya tidak mampu lah ini. Tidak. Okay? Be consistent, trust the process, and keep on practicing. Okay? Nescaya kamu akan sampai target yang kamu mahukan. Dan bila kamu sudah sampai target yang kamu mahukan, jangan berhenti di sana. Keep practicing. Okay? To get better. Okay, kertas satu dan kertas tiga, or honestly bagi saya sangat practicable. Okay, memang kamu boleh banyak berlatih. Okay, dan be consistent lah. Okay, saya bercakap seperti ini adalah penghujung silakan, bukan ini baru permulaan ini. Okay, tapi saya mau cakap dulu tentang ini kertas satu dan kertas tiga, sebab benda-benda kedua-dua kertas ni sebenarnya boleh kamu buat latihan. Okay, sebab soalannya tidak banyak berubah.
Okey. Jadi kita pergi kepada kertas 2. Okey, terutamanya untuk golongan yang struggling dengan kertas ini yang mau mendapat 40 markah sekurang-kurangnya. Okey, jadi pada hari ini saya mau tekankan kepada 3 kemahiran yang saya rasa sangat penting. Secara amnya dalam 100 markah dalam kertas fizik, okey, dalam 40 hingga 45 markah sebenarnya dihaskan untuk 3 kemahiran ini. Okey, yang kita mau bincangkan pada hari inilah. Jadi yang pertama adalah kemahiran mengkonsepsi, okey, atau membina konsep. Okey. Jadi dalam mengkonsepsi ini, dia muncul secara amnya lah, okey, secara amnya dia akan muncul 3 kali. Okey. Dua soalan dalam bahagian A, iaitu soalan 5 dan 6, dan satu soalan di bahagian C, satu sub soalan di bahagian C, iaitu soalan nombor 11. Okey. Dan setiap kali soalan mengkonsepsi ini keluar, dia adalah 5 markah setiap kali. Okey. Daripada analisis kami lah. Okey, kami lihat sejak beberapa tahun ni memang 5 markah, 5 markah, 5 markah. Jadi, bayangkan kalau kamu boleh dapat ketiga-tiga soalan ini betul, kamu sudah dapat 15 markah. Okay, I want you to have that perspective. Okay, 15 daripada 100 kan, kamu on the way sudah ini, mau capai itu 37%. Okay, sure, kalau katakan worst case scenario lah, katakan kamu buat silap. Okay, maybe 12/15. Okay, sebab ini yang kita mau latih pada hari ini. Apa yang kamu kena buat dalam mengkonsepsi adalah 3 perkara secara amnya. Pertama, kamu kena tahu macam mana mau membandingkan. Okey, mau buat perbandingan. Dan bagi murid saya, okey, saya biasanya mengajar mereka untuk menggunakan perkataan lebih besar, lebih tinggi, lebih kecil, lebih rendah atau sama dengan. Contohnya, blok ini jisim blok ini lebih besar daripada jisim blok ini. Okey. Itu secara amnya lah, okey, atau jisim ini uh, lebih kecil daripada jisim blok ini. So itu cara kita membanding. Okey, so dia hanya ada 3 saja. Sama ada yang A ini lebih besar daripada B, atau A lebih kecil daripada B, atau A sama dengan B. Okey, so itu yang pertama. Kedua, selepas kamu membanding, kamu akan diminta untuk memberi hubung kait. Okey, jadi hubung kait ini adalah sama seperti hipotesis dalam eksperimen kamu. Contohnya lah, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Itu adalah satu hubungan di dalam fizik. Okey, dan kalau dalam fizik terutamanya, saya, saya memang sukalah, okey, sebab hubungan. Sebab, it makes a lot of sense. Okey. Cuma satu perkara yang saya mau tekankan lah bila bercakap tentang hubung kait ini, saya rasa penting untuk semua murid fizik mengetahui bahawa urutan hubungan itu adalah sangat penting. Sebab kadang-kala soalan dia akan terbalikkan. Okey, mereka mungkin akan terbalikkan dia punya urutan untuk menguji sama ada kamu boleh membuat hubungan uh, yang logik lah. Okey. Contohnya lah, saya bagi 2 contoh. Okey. Jawapan A. Semakin banyak saya makan, semakin bertambahlah berat badan saya. Okey, itu jawapan A. Atau jawapan B, semakin bertambahlah berat badan saya, semakin banyaklah saya makan. Okey, jadi saya rasa kalau untuk itu memang jawapan A lah yang betul. Okey, sebab itu adalah hubungan yang logik. Semakin banyak saya makan, semakin bertambahlah berat badan saya. Kalau kita terbalikkan hubungan itu, macam kurang masuk akal lah kan. Sebab dia kurang logik. Sebab, makinlah besar badan kamu, makin banyak kamu makan. Dia tidak logik di sana lah. Jadi, tolong beri perhatian lah bila kamu menulis tentang hubungan. Okay, when you write a relationship, make sure the relationship makes sense. Okay, um, dia mesti logik. Okay, dia mesti menyatakan apakah yang sebab dan apakah dia punya kesan. Okay, makan banyak itu yang sebab, bertambah berat badan itu yang kesannya. Okay, jadi dia mesti sebab dulu baru kesan. Akhir sekali dalam mengkonsepsi adalah memberi satu konsep. Okey, kadang-kala mereka akan meminta kamu untuk memberi prinsip yang berkaitan. Kadang-kala mereka akan meminta kamu untuk memberi teori, hukum. Okey, basically kamu boleh juga memberi jawapan mana-mana subtopik dalam SPM yang kita telah pelajari yang berkaitan dengan hubungan yang kamu telah berikan. Itu adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan tersebut.
Okey, jadi mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Dan saya rasa di sini saya ada sediakan dua soalan. Okey, dan saya mau tunjukkan perbezaan antara dua jenis soalan ini. Secara amnya ada dua jenis soalan. Jenis yang pertama ini yang lebih am, yang lebih selalu kita jumpa lah. Okey, jadi kalau kita lihat soalan ini, okey, kita ada dua rajah di sini, rajah 5.1 dan 5.2. Okey, menunjukkan kesan superposisi dua sumber gelombang air S1, S2 yang koheren. Okey, perkara yang pertama bila kamu menghadapi soalan ini adalah perhatikan apa yang mereka mahu kamu bandingkan. Okey, jadi kalau kita lihat soalan ini, pertama yang mereka minta kamu membandingkan adalah A. Okey, huruf A. Kedua yang mereka minta kamu bandingkan adalah huruf X dan ketiga yang mereka suruh kamu bandingkan adalah huruf D. Okey, jadi lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, kita hanya perlu membandingkan, okey, jarak huruf A dan dalam rajah kedua-dua rajah. Okey, dan jelas sekali bahawa 5.1 dia punya jarak itu lebih kecil daripada 5.2. Okey, sangat jelas. Kita hanya perlu mata saja untuk menengok benda inilah. Okay. Kalau kita lihat X, X pula dia lain cerita sikit lah. Kalau X di 5.1 ini lebih besar daripada 5.2. Perhatikanlah saya menggunakan perkataan yang konsisten ni. Lebih besar, lebih kecil. Okey. Di sini bahasa bukanlah bermainkan peranan yang sangat penting lah. Tidak perlulah kita cakap lebih panjang. Okey. So, saya biasanya menggunakan kata-kata perkataan atau frasa yang standard lah. Okey, yang set untuk memudahkan semua orang. Okey, ketiga, kalau kita membandingkan D, kita melihat. Okey, kita lihat di sini sebenarnya D-nya adalah sama jarak. Okey, jadi bagaimana kita menjawab soalan ini? Jadi jarak antara dua sumber koheren A. Ah, Contoh jawapan yang saya akan beri di sini, ini adalah satu contoh jawapan lah. Okey, dan biasanya saya akan memberi jawapan sebegini. Okay, jarak antara dua sumber koheren di rajah 5.1, okey, adalah lebih kecil daripada 5.2. Okey. Of course, dan saya rasa kalau belum lagi ditanyakan dalam chat kan, mungkin ini akan ditanya jugalah. Bolehkah kita menjawab dalam bentuk begini? Kejap, saya bagi contoh. Bolehkah kita menjawab 5.1 lebih kecil daripada 5.2? Atau 5.2 lebih besar daripada 5.1? Secara amnya, yes, boleh. Okey, tidak menjadi masalah juga. Okey, setahu saya tidak menjadi masalah untuk kamu menjawab begini. Tetapi saya ingin menasihatkanlah. Okey, saya ingin menasihatkan kepada semua calon SPM. Kalau kamu mau jawab dalam bentuk begini, mulakan jawapan anda dengan apa sebenarnya yang kamu mau bandingkan. Okey, jadi cadangan saya adalah kamu tulis begini, jarak A dan dot macam ini. Okay, 5.1 kurang daripada 5.2. And make this consistent. Okay, bila kamu jawab begini untuk soalan nombor 5, begitu juga untuk soalan nombor 6, begitu juga untuk soalan nombor 11. Okay, um, saya menggalakkanlah. Okay, kalau kamu mau guna simbol, pastikan kamu jangan tulis nombor saja macam ini. Okay, saya tidak menggalakkan. Bukanlah salah. Okay, jawapannya sure, jawapannya memang betul. Tetapi supaya kamu konsisten. Okay, sebab di soalan nombor 11 kamu memang perlu tulis dia punya permulaan begini. Jadi jarak A 5.1 adalah kurang daripada 5.2. Okay, tidak menjadi masalah sebenarnya kalau kamu mau menjawab dalam menggunakan simbol. Cuma saya punya personal preference lah. Okay, saya lebih gemar menjawab dalam ayat yang lengkap dan panjang. Okay, untuk mengelakkan daripada sebarang kesilapan lah. Okay, kedua, untuk X pun sama juga. Kita sudah analisis tadi di sini. Kan, X itu 5.1 lebih besar dari 5.2. Jadi, beginilah dia punya jawapan. Okey, jarak antara dua garis antinot berturutan di rajah 5.1 adalah lebih besar daripada di 5.2. Okey. Dalam erti kata lain, 5.1 lebih besar daripada 5.2. Dan jangan lupa, sekiranya anda ingin menjawab menggunakan simbol, pastikan kamu tulis apa sebenarnya yang kamu membandingkan. Okey. Ketiga, jarak antara dua sumber koheren ke garis pengesan. Okay, tadi dalam analisis kita, kita melihat bahawa dia adalah sama jarak. Okey, jadi
kalau jawapan kita beginilah. Jarak antara dua sumber koheren ke garis pengesan di darjah poin 5.1 dan 5.2 adalah sama. Atau kalau kamu mau guna simbol, jarak di 5.1 sama dengan 5.2. Okey. Okey, sedikit selingan lah. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya. Dan mungkin dicerita sikit lah kenapa saya menggalakkan murid saya untuk menulis dalam ayat penuh. Okay, kerana dulu masa saya first mengajar, sebenarnya masa saya first mengajar fizikan, saya banyak menggalakkan murid menggunakan simbol. Tetapi ada satu bekas murid saya, bila dia menjawab soalan, Ah, dia sebenarnya mau tulis 5.1 kan sama dengan 5.2 kan. Tetapi bila dia menulis jawapan, dia tertulis begini. Jarak di 5.1 dia menulis begini sama dengan 5.2. Yang kalau kita lihat di sini kan dia macam bukan simbol sama dengan. Tetapi bagi dia, dia rasa itu adalah simbol sama dengan. Bagi saya nampak dia macam lebih kecil ni. Kan, sebab dia hampir mau bersentuh sudahlah. Jadi benda-benda sebegini. Dan saya faham. Murid tersebut bukanlah dia tidak faham. Bukan dia tidak tahu. Cuma mungkin dalam keseronokan atau mungkin dia nervous lah kali kan menjawab exam. Dia tidak dia tidak cek pun dia punya jawapan. No, sebab ya actually kan sebenarnya dia punya jawapan kan sangat dekat dia punya ini. Sangat dekat. Saya tidak tahu macam mana mau beri markah kalau begini. Adakah saya mau tanda dia betul atau tanda dia salah? Mungkin kamu boleh komen lah di dalam ruangan chat. Kalau kamu di kalau cikgu kan kalau kamu terima jawapan sebegini, adakah kamu akan menerima jawapan tersebut lah? Saya tidak terima sebab saya rasa itu bukan sama dengan dan itu bukan lebih kecil. Jadi untuk itu saya tidak memberi dia markah tersebut lah. Tetapi itu menjadi pengajaran lah kepada murid itu. Bila kamu tulis simbol, tolong berhati-hati. Ah, okay, especially kalau jawapannya sama dengan kan, pastikan dia, betul-betul selari lah bahkan. Jangan kasih jangan kasih mau berjumpa, tidak mau berjumpa, ya susah. Okey, tapi sejak daripada itu saya dapati mungkin lebih baik untuk murid saya menulis dalam ayat penuh. Sebab sus- sukar untuk kita salah eja perkataan besar dan kecil. Kan? Kalau besar tu besar lah, kalau kecil tu kecil lah, kalau sama tu sama lah. Kan? Jadi dari situlah, okey, dari situ saya mengajar murid saya tolong guna ayat penuh. Tetapi tidak salah, okey, tidak salah untuk kamu menggunakan simbol. Okey, cuma personal preference sajalah. Okey. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan jenis kedua. So, kalau kita lihat yang soalan, sorry, belum habis lagi kan? Sorry. Jadi ini, minta maaf, saya belum habis lagi. Selepas kita membuat perbandingan, kita harus membuat hubung kait. Okey, jadi soalan di sini hubung kaitkan, okey, antara A dengan X. So, dan saya faham di sini kenapa ramai orang suka menggunakan simbol. Sebab bila kamu menggunakan simbol, dia sangat konsisten. Kamu boleh lihat dia punya hubungan bahasa sebenarnya. Contohnya, okey, di sini ya, A 5.1 kecil daripada 5.2. Tetapi kalau X 5.1 lebih besar daripada 5.2. Kan? So, dia punya, kalau A kan, A is 5.1 kecil dari 5.2. Tapi X pula, dia punya ini terbalik. Kalau kita lihat, dia punya anak panah ini kan, dia punya arah adalah berlainan. Kalau arah itu berlainan dan itu yang kita diminta untuk membuat hubung kait. Kan? Kita diminta untuk hubung kaitkan A dengan X. Memandangkan dia punya anak panah itu adalah berlainan arah, maksudnya dia adalah berkadar songsang. Okey, dia adalah berkadar songsang tetapi dalam kertas dua kita tidak digalakkan menulis berkadar songsang lah. Jadi biasanya seperti yang saya kongsikan tadi, kita tulis semakin besar semakin kecil. So beginilah ini. Semakin besar jarak antara dua sumber koheren A, semakin kecil jarak antara dua garis antinot berturutan X. Okey. So kebaikan menggunakan simbol kamu nampak. Kalau dia adalah sama arah, maksudnya dia semakin besar semakin besar. Tapi kalau dia berlainan arah, satu semakin besar, satu semakin kecil. Okey. Fenomena gelombang yang terlibat, ini adalah soalan fakta. Tapi kalau kita biasa sudah melihat gambar raja ini, kita tahulah jawapan ini adalah interference. Okey.
So ini adalah soalan perbandingan dan soalan mengkonsepsi yang biasanya kalau saya akan panggil type A lah. Okey. Sebab saya melihat soalan kan ada dua jenis soalan perbandingan. Ini adalah soalan yang lazimnya kita jumpa. Yang satu ini lebih besar daripada satu itu. Satu ini lebih kecil daripada satu itu. Dan hubungannya adalah semakin besar, semakin kecil begitu. Okey, so ini soalan yang jenis pertama, type A. Saya mau berkongsi juga soalan jenis kedua. Soalan yang sama, mengkonsepsi, tetapi dia punya bentuk itu lain sikit. Okey, kita lihat dalam soalan ini. So, soalan ini adalah menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi diod semikonduktor. Okey, dan kita lihat dalam situasi 6.1, mentol tu tidak menyala, tapi 6.2 mentol tu menyala. Kita lihat dahulu, sama seperti tadi, kita lihat dulu apa yang mereka minta kita untuk membandingkan. Okey. Pertama, bandingkan nyalaan. Kedua, bandingkan aliran arus. Dan ketiga, bandingkan cara sambungan diod. Okey. Jadi ini sangat peliklah. Sebab takkan kamu mau cakap nyalaan mentol. Okey, 6.1 dia tidak menyala tapi 6.2 dia menyala. Takkan kita mau jawab 6.1 lebih kecil dari 6.2. It doesn't make sense. Kan dia macam tidak logik. Kenapa pula lebih kecil? Okey, jadi untuk soalan jenis begini, kalau bila kamu membandingkan, kamu nyatakan apa yang sedang berlaku dalam kedua-dua rajah. Okey, jadi ini adalah contoh jawapan yang saya akan beri. Dalam 6.1, mentol tidak menyala. Manakala mentol itu menyala dalam rajah 6.2. Okay. Dan kita masih lagi konsisten dengan soalan yang sebelum ini. Soalan yang sebelum ini adalah bila kita membandingkan, kita mesti sebut kedua-dua rajah. Jadi begitu juga dalam soalan begini. Bila kita membandingkan dalam kes yang bukannya satu lebih besar, satu lebih kecil. Ini satu menyala, satu tidak menyala. Jadi kita sebut apa yang berlaku. Okey, nyatakan pemerhatian kamu lah. Okey, di dalam kedua-dua gambar raja. Okey, saya mau tekankan make sure that you mention both diagrams. Jangan sebut satu saja. Okey, sebab kita konsisten. Dari awal perbandingan kan selalu ada dua nombor di sana. 5.1 dan 5.2. Begitu juga dengan ini. Mentol tidak menyala dalam 6.1 manakala mentol menyala di 6.2. Okey, so ini adalah perbandingan yang lain sedikit lah. Kita tidak selalu jumpa soalan ini dan biasanya kalau ada soalan yang begini, saya rasa maybe soalan tingkatan 5 lah. Okey, yang lebih lazim. So dia selalu ada soalan susunan, susunan litar, susunan spring. Biasanya di form 5 lah, soalan form 5. Okey, kedua, aliran arus. Okey. Obviously di sini 6.1 kita nampak bahawa arus tidak menyala. Arus tidak mengalir. That's why mentol tidak menyala. Manakala 6.2 arus mengalir. Okay, so again sama juga kita menyatakan apa yang sedang berlaku. Nyatakan pemerhatian kita. Okay, so arus tidak menyala dalam 6.1 manakala dia menyala dalam 6.2. Okay, sebab kalau lebih besar, lebih kecil macam dia tidak berapa logik lah di sana. Okay. Cara sambungan diod. Okey, ini yang ada susah sikit lah sebab ini memerlukan pengetahuan. Okey, pengetahuan. Dia bukan sekadar membandingkan kiri dan kanan saja. Okey, dan kita harus tahu dalam semiconductor diode, dalam diode semiconductor hanya ada dua jenis sambungan, iaitu pincang depan dan pincang songsang. Okey, sama macam kalau dalam bab elektrik lah, dalam bab elektrik kalau kamu menyusun perintang, hanya ada dua susunan saja, secara sesiri atau secara selari. Begitu juga untuk spring. Susunan spring adalah sesiri dan selari. Jadi, untuk jawapan ini, kamu perlu nyatakan 6.1 dia punya sambungan macam mana. 6.2 dia punya sambungan macam mana. Okey, dan dalam kes ini 6.1 adalah pincang songsang sebab arus tidak mengalir. Okey, manakala 6.2 dia adalah pincang hadapan. Okey. Selain daripada itu, okay, in case lah, okay, in case kamu lupa macam mana pincang songsang dan pincang depan, kalau pincang depan, dia punya huruf itu mesti berjumpa. Okay, huruf yang sama mesti berjumpa. Kalau dia pincang songsang, huruf yang berlawanan yang berjumpa. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah positif bahkan yang bermula dengan huruf P. Ini adalah negatif bermula dengan huruf N. Nah, P bertemu dengan N bertemu dengan P. Makanya pincang songsang.
Sini positif, sini negatif. Sorry, positif P bahkan. Oh, sorry. Okey. Sini P bertemu dengan P. N bersambung dengan N. Jadi dia adalah pincang depan, pincang hadapan. Okay, so if kalau kamu boleh ingatlah macam mana, kalau actually sebenarnya kalau kita tahu diode semiconductor kan, kita tahu saja kalau tiada arus mengalir, maksudnya dia pincang songsang. Okay, kerana voltan simpang dan bla 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 lah. Okay, itu kita jangan pergi. Tetapi kalau tidak, at the very least lah, sekurang-kurangnya, pastikan yang kamu tahu, kalau P berjumpa dengan P, positif berjumpa dengan P, itu adalah pincang hadapan. Okey. Sambungan di 6.1 adalah pincang songsang, manakala sambungan di 6.2 adalah pincang hadapan. Okey. Baik, seterusnya, selepas kita membuat perbandingan, kita pergi ke hubungan. Okey, jadi dia cakap di sini, hubung kaitkan pengaliran arus dengan cara sambungan diode semiconductor. Kita lihat, aliran arus adalah tadi soalan kedua. Okey, cara sambungan is soalan ketiga. Kita lihat 6.1. 6.1, arus tidak menyala, pincang songsang. Itulah hubungannya. Okey, jadi jika sambungan diod adalah pincang hadapan, arus akan mengalir. Atau sebaliknya, jika sambungan diod adalah pincang songsang, arus tidak akan mengalir. Dalam kes ini, kamu tidak perlulah menyebut kedua-dua arah lah, the forward and reverse, tidak perlu. Dia bukan macam soalan perbandingan. Soalan perbandingan kamu mesti sebut kedua-dua diagram, kedua-dua rajah. Tapi dalam hubungan, sehala pun cukup. Sama lah macam kalau kita cakap semakin besar jisim, semakin besar inersia. Cukup. Kita tidak payah cakap semakin besar jisim, semakin besar inersia. Lepas tu, the reverse. Semakin kecil jisim, tidak perlu. Kita hanya sebut one way saja. Cukup memadai untuk jawapan hubung kait. Okay. Akhir sekali berdasarkan jawapan anda, okey, ini adalah soalan mengkonsepsi yang lain sikit lah. Dia bukan menyatakan apa konsepnya, dia meminta kita untuk mengingat kembali apakah fungsi diode semiconductor. Okey, iaitu untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Ini agak standard lah. Okey, arus mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, sedikit selingan lah. Kalau diode dan transistor, sebenarnya saya sangat suka ni bab, sebab saya rasa dia mudah untuk difahami lah. Okay, kalau diode, dia ada satu fungsi saja, iaitu membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Fungsi keduanya adalah rectifier. Okey, dia dua. Kalau transistor, dia ada dua fungsi utama, okey, iaitu sebagai automatic switch automatic, atau uh, penguat arus, current amplifier. Okey, so setiap satu ni hanya ada dua fungsi secara amnya lah. Okey, secara amnya dia hanya ada dua fungsi saja. Okey, cuma kita harus tahu fungsi mana yang berkaitan dengan situasi apa. Dalam situasi ini yang kita lihat di sini, okey, dalam situasi ini dia obviously dia adalah membenarkan arus mengalir dalam satu arah lah. Dia bukan case rectifier. Okey, sebab rectifier ini lain dia punya litar. Okey, mungkin saya boleh menjawab soalan dulu sekiranya ada sebelum saya pergi ke yang seterusnya. Ada dalam ruangan chat itu, Encik Marcus sebenarnya ada satu soalan. Ya, saya. Soalan dia adalah, adakah boleh menjawab arus tidak menyala atau arus tidak mengalir? Oh, Sebenarnya yes. soalan daripada YouTube, Ya, grup okey. dari YouTube. Okey, sorry, saya sangat memohon maaf sebab mungkin besar mungkin bila saya menulis ini kan saya berada dalam mungkin saya mengantuk lah. Sorry ya, saya minta maaf. Ini sepatutnya arus tidak mengalir, bukan menyala. Okey, ya tidak masuk akal pula kan kalau dia adalah menyala. Ya, sorry. Arus tidak mengalir. Saya mohon maaf, mohon maaf. Okey, mengalir. Okey, ya, perkataan menyala untuk arus itu adalah salah. Thank you kerana telah membetulkan saya. Okey, ya memang saya ya, saya rasa mungkin saya mengantuklah kan time itu, jadi tidak terfikir pula. Arus tidak mengalir. Okey, terima kasih untuk soalan itu. Ada lagi soalan lain? Sekiranya tiada, saya teruskan kepada kemahiran seterusnya lah. So, pertama, seperti saya cakap tadi, ialah mengkonsepsi. Okey, kita masuk dalam zona mengkonsepsi 15 markah.
Sebab dia ada 3 kali ni. Dia keluar 3 kali secara amnya. Okey, 3 kali. Okey. Kemahiran yang kedua adalah apa yang kami panggil sebagai membuat keputusan. Okey, jadi soalan membuat keputusan ini biasanya dia keluar 2 kali. Okey, satu di bahagian A, lazimnya di soalan nombor 7, dan kali kedua adalah di bahagian B, iaitu soalan yang biasanya adalah 10 markah. Okey, jadi kalau dalam bahagian A, usually dia 5 markah begitulah. Jadi di sini again ada potensi 15 markah. Okey, tadi mengkonsepsi 15, sekarang pun 15 markah. Jadi apa yang kamu perlu buat untuk soalan ini adalah kamu akan diberi beberapa ciri untuk kamu siasat. Dan kamu dikehendaki menyiasat setiap satu ciri secara berasingan sebelum menggabungkan ciri itu untuk memberi pilihan terbaik. Dan kamu kena nyatakan kenapa itu pilihan terbaik. Saya ulang, kamu kena pilih dulu ciri yang kamu mahu dengan sebab. Lepas itu nyatakan pilihan yang terbaik dengan ciri gabungan dan kenapa itu adalah pilihan yang terbaik. Okay, jadi dia macam bunyi dia sangat complicated lah kan. Actually dia tidak begitu complicated dan kita permudahkan cara menjawab ini dengan menggunakan jadual. Okey, jawab soalan ini. Okey, bila kamu lihat, sorry, bila saya cakap jadual ni maksudnya dalam bahagian B lah. Dalam bahagian A memang kamu kena jawab dalam ruangan lah. Tapi untuk soalan bahagian B yang 10 markah, okey, kamu jawab dalam bentuk jadual. Okey, satu, untuk mengurangkan kamu terlampau banyak menulis perenggan. Okey, dan ini sangat menyusahkan sebab takut kamu salah. Kedua, sebenarnya bila kamu memberi jawapan dalam bentuk jadual, mudah untuk pemeriksa membaca dan mengesan apa jawapan kamu. Ini sangat memudahkan sebenarnya. Okey. Kedua, bila kamu memberi sebab, okey, di dalam ruangan sebab, nanti kita akan lihat kemudian, bila kamu memberi sebab, kalau boleh, sejauh mana yang boleh, sertakan konsep fizik. Okey, yang berkaitan dengan pilihan kamu. Okey, kita cuba melihat satu soalan lah. Okey. Pertama, okey, ini adalah soalan pengering rambut. Okey, ini adalah soalan pengering rambut dan saya ingin uh, ini sebenarnya soalan yang saya petik daripada soalan percubaan negeri, I think it's negeri Perak. Okay, thank you very much kerana berkongsi soalan tersebut. Jadi saya ambillah soalan ini sebagai contoh lah untuk hari ini. Okey, so Raja 10.2 menunjukkan elemen pemanas, okey, bagi sebuah pengering rambut. Okey, soalannya anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri elemen pemanas dan jelaskan kesesuaian untuk mengeringkan rambut dalam masa yang singkat. Okey, ini yang sangat penting. Kita harus tahu kenapa kita mau buat pilihan ini. Okey, apa tujuan kita membuat pemilihan ini? Kita buat pilihan ini supaya pengering rambut yang kita beli ini atau pengering rambut yang kita pilih ini boleh mengeringkan rambut kita dalam masa yang singkat. Okey, jadi kita perlu uh, apa yang kita mahukan adalah haba. Kita mahu banyak haba. Sebab kalau banyak haba kan dia akan mengeringkan rambut dengan cepat lah bahkan. Okey, so kita bukan mau jimat tenaga lah ni atau tak. I mean bolehlah jimat tenaga, tetapi haba itu sangat penting supaya kita boleh mengeringkan rambut dalam masa yang singkat. So, lazimnya soalan-soalan begini, especially yang 10 markah, kamu akan diberi satu jadual begini. Okay? Dan biasanya apa yang saya akan buat adalah saya akan melihat setiap ciri. Okay? Sorry, di sini, ruangan sini, okay, adalah ciri. Okay, ciri-ciri. Manakala di sini, okay, adalah pilihan. Okay? Kadang-kala ada jadual yang terbalik lah. Dia letak pilihan di sebelah kiri, ciri di sebelah atas. Okay? Tapi saya rasa kita boleh bezakan antara dua-dua lah. So kita ada 4 jenis pengering rambut. Okay? O, P, Q dan R. Setiap satu mempunyai ciri yang berlainan. So lazimnya apa yang saya suka buat dan saya galakkan murid saya juga untuk buat begini adalah analisis dulu jadual ini. Buat dulu pilihan kamu sebelum kamu menjawab soalan. Jadi, okay, kalau kita lihat ciri pertama adalah kadar pengoksidaan. Okay, kadar pengoksidaan ini berkaitan dengan pengeratan lah. Okay, ini chemistry bahkan. Okay, jadi kalau kadar pengoksidaan, of course yang kita mahu adalah yang rendah.
Okay. Ini standard lah sebab kalau kadar pengoksidaan rendah, dia sukar untuk berkarat. Okay. Dia tahan lebih lama, begitulah. Okay. Bilangan lilitan unsur pemanas. Okay. So kalau kita lihat di sini, dia punya unsur pemanas ini adalah sebenarnya macam satu wayar panjang kan yang dikasih lilit-lilit lah. Okay. Semakin banyak lilitan itu, dia punya wayar itu semakin panjang. Okay, jadi dalam kes ini kita mau memilih lilitan yang banyak sebab dalam fizik kita tahu bahawa antara faktor yang mempengaruhi rintangan adalah panjang wayar. Semakin panjang wayar, semakin besar rintangan. Okey, jadi apa kepentingan ini besar rintangan? Ini sangat penting. Okey, dan saya selalu cakap ini dengan murid saya. Resistance causes heat. Okey, rintangan menyebabkan pemanasan atau menjana haba lah. Okey, bila kamu ada rintangan macam ni, okay, kau akan rasa tangan kamu panas sebab rintangan itu menjana haba. Okey, macam macam kalau dua orang bergaduh kan, panaslah situasi itu kan. Sebab dia bergaduh. Okey, begitulah rintangan. Kalau rintangan itu banyak, haba itu pun akan banyak. Macam mana kamu mau dapat rintangan yang banyak? Kau gunalah wayar yang panjang. Okey, ada beberapa faktor lain lah kan. Guna wayar panjang, guna wayar yang nipis. Di sini saya mau kongsi jugalah satu tip untuk semua. It's a good idea actually untuk menghafal jenis-jenis wayar yang mempunyai rintangan tinggi dan rintangan rendah. Jadi, kalau rintangan tinggi, biasanya pilihan kita adalah nikrom atau tungsten. Okay. Tungsten is the wire yang kita gunakan di dalam lampu mentol yang berwarna kuning itu. Dia sangat panas. Okay. Sebab dia punya rintangan, dia punya jenis besi. Dia punya jenis bahan itulah kan. Sangat, dia punya ciri istimewanya adalah dia cepat, dia mempunyai kerintangan yang sangat tinggi. So kita mau hafal ini. Okay, guys, saya sangat-sangat sarankan tolong hafal wayar-wayar yang berintangan tinggi. Okay, nikrom tungsten. Ini yang lazim kita jumpa. Kalau rintangan rendah, biasanya adalah kuprum dan konstantan. Okey. Kebiasaannya konstantan yang kita selalu guna kalau kita buat eksperimen di makmal bahkan. Okey, so copper konstantan, this is generally rintangan yang lebih rendah. Okey. Now, tadi saya cakap, kenapa kita mau rintangan yang tinggi? Rintangan yang tinggi tujuannya adalah untuk menghasilkan haba. Okey, jadi pengering rambut. Of course lah kan. Atau streka. Ini kita mau rintangan tinggi sebab saya mau itu haba. Tetapi kalau rintangan rendah, biasanya kita mau menjana arus yang tinggi. Okey, kamu mau arus yang tinggi, gunalah wayar yang rintangan yang rendah. Tapi dalam situasi ini, kita tidak mau tahu tentang arus tinggi sebab tujuan utama kita adalah mengeringkan rambut. Okay, so we don't care about the arus yang tinggi. We care more about the haba. Kita lebih pentingkan tu haba. Jadi, pilihlah bilangan lilitan yang banyak. Sebab panjang wayar, besar rintangan. 3, takat lebur. Okey, kita ada beberapa pilihan di sini lah. 8,500, 8,000, 7,000 dan 6,000. Okey, jadi secara amnya kita mau takat lebur yang tinggi. Okey, so maybe saya pilih 8,005 dan 8,000 lah. So dia cukup, dia hampir hampir dekat-dekat lah kan. Okey. Ah, Okey, jadi kalau kita lihat pola di sini, bila kita sudah mula buat analisis begini kan, kita nampak bahawa, oh okey, sepertinya saya mau memilih P. Okey, sebab 3 daripada 4 sudah dipenuhi. Okey, tetapi kalau kita lihat, okey, ketumpatan. Okey, kita ada dua pilihan. 2005, sorry, actually tiga pilihan. 2005, 4000, 6005. Okey, biasanya ketumpatan kita kaitkan dengan sama ada satu barang itu ringan atau berat. Biasanya lah. Okey, sama ada dia ringan atau berat. Jadi kita mau, takkanlah kamu mau mengeringkan rambut kan, tetapi kopi hair dryer itu seberat batu. Tidak baguslah kan. Jadi kita mau densitinya, oh sorry, kita mau densitinya adalah kecil. Okey, so saya guna begini. Jadi sering kali murid akan bertanya dengan saya lah, Cikgu, kalau saya jawab begini kan, bolehkah saya tulis nombor? Okay, saya punya saranan, bila kamu memberi jawapan, okay, jangan memberi jawapan
terutamanya itu dalam bentuk nombor. Saya tahu tadi kita bilangan lilitan kita mau tulis di sini 40. Takat lebur sebenarnya kita mau tulis 8,500 lah kan atau 8,000. Ketupatan 2,005. Okey. Biasanya kita memilih untuk ini. Tetapi untuk menjawab soalan ini, okey, saya mencadangkan jangan guna nombor. Okey, secara amnya lah. Okey, secara amnya bila kamu menjawab soalan membuat keputusan ini, bila kamu menyatakan ciri yang kamu mahu, okey, gunakan perkataan rendah, tinggi, besar, kecil, banyak, sikit begitu. Okey, jadi kadar peroksidaan rendah, bilangan lilitan yang banyak, takat lebur tinggi, ketumpatan yang rendah. Okey, saya tidak menggalakkan. Actually not even tidak menggalakkan lah. Kalau saya boleh larangkan, saya larang lah ini. Tapi saya tidak menggalakkan, okay, kamu untuk menulis nombor sebagai jawapan. Okay, cukup memadai untuk kamu menyatakan sama ada dia mau banyak atau sikit, tinggi atau rendah. Okay, jadi ini markah pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, pilihan kamu yang betul adalah kelima sebab tadi kita sudah memilih. Kita memilih P sudah. Okey. Dan kalau kamu perhatikan di ruangan ini, okey, apa yang saya buat adalah saya hanya menulis sahaja keempat perkara yang saya sudah nyatakan ini kembali di sini. Okey. Sebab P mempunyai kadar peroksidaan yang rendah. P mempunyai bilangan lilitan yang banyak. P mempunyai takat lebur yang tinggi. P mempunyai ketupatan yang rendah. Okey, biasanya untuk murid saya suruh diorang salin balik saja. Salin balik yang di atas sini masuk ke dalam sini untuk mendapat markah yang ke-10. Okey. Jadi saya mau galakkan kepada anda semua, terutamanya bagi murid yang rasa macam kertas fizik ini sangat susah. Okey. Kalau untuk soalan 10 markah ini mungkin kamu rasa sukar untuk saya mendapat 10 sebab saya tidak berapa pandai fizik. Okey. Tolong buat pilihan jawapan yang betul. Berusaha untuk membuat pilihan jawapan yang betul supaya kamu at least ada shot. Okey, kamu ada peluang untuk mendapat sekurang-kurangnya 6/10 markah. Okey, dalam soalan 10 markah inilah. Okay. Okay, of course, jawapan yang sangat baik adalah yang ada sebab lah. Okay, jadi generally kadar peroksidaan yang rendah kita kaitkan dengan dia sukar untuk berkarat atau dia tidak berkarat. Atau dalam erti kata lain dia tahan lama. Okay, bilangan lilitan yang banyak, rintangan yang tinggi. Atau dia menghasilkan lebih banyak haba. Takat lebur tinggi supaya dawai itu tidak melebur pada suhu tinggi. Sebab hakikatnya adalah memang pengaring rambut kan dia panas bahkan. Okey, jadi kita tidak maulah sambil kita mengering rambut itu, sambil itu jugalah itu wire itu melebur. Tidak baguslah. Okey. Akhir sekali ketumpatan itu rendah sebab seperti yang saya cakap tadi, siapalah yang mau mengeringkan rambut kan apabila kalau dia punya pengering rambut itu seberat batu, tidak bagus. So ketumpatan rendah itu biasanya kita tulis lebih ringan atau jisim yang rendah. Okey. Kita Baik. ada satu soalan ya, Cikgu Ya. Marcus, Okey. daripada YouTube. Dia ada soalan begini, as a rectifier can be accepted or not? Saya rasa ini adalah soalan yang tadi. Oh, okay. As a rectifier, okay. Dalam soalan ini bahkan, actually the question is very clear based on your answer in 6C1. Berdasarkan jawapan anda di sini. Jadi, dan situasi ini tidak bercakap tentang rectifier. Situasi ini actually is forward bias, reverse bias. Itu saja. Okay, dan so bila kita jawab, pincang depan, pincang songsang lah. Jadi bila kita bercakap tentang pincang ini kan, dia hanya bercakap tentang membenarkan arus mengalir. Kalau soalan ini, dia adalah berkaitan dengan rectifier means menukar arus ulang alik kepada arus terus, dan itu okey. Tapi dalam kes ini, kita tidak ada arus ulang alik, dia hanya arus terus saja. So, kalau anda menulis di sini sebagai rectifier, walaupun betul dia adalah fungsi semiconductor diode, tetapi dia tidak ada kaitan dengan soalan ini. Dia salah situation lah, situasi yang salah. Jadi bagi saya tidak akan memberi jawapan untuk itu. Okey, so saya harap itu menjawab soalan. Okey, kita cuba satu lagi soalan membuat keputusan, tetapi ini ada lain sikit lah. Jadi kalau kita lihat di sini, um, jawapannya ya diberi dalam nombor, tetapi jawapan saya
soalannya dia beri dalam nombor. Tetapi jawapan saya tiada nombor. Okey, jadi sering kali murid akan bertanya dengan saya, Cikgu, adakah situasi di mana kami mesti tulis nombor dan tidak boleh memberi jawapan yang seperti ini. Bilangan lilitan yang banyak, bilangan lilitan yang sikit. Ada, tetapi dia memang case by case basis. Okey, saya belum cukup analisis untuk melihat, untuk membuat satu generalization tentang apa jenis soalan yang kita perlu tulis nombor. But soalan yang seterusnya ini, saya rasa ini mungkin kita boleh pertimbangkanlah untuk menulis nombor. Okey, jadi ini adalah satu termometer. Okey, soalan ini kamu dikehendaki untuk memilih termometer yang paling sesuai untuk mengukur suhu badan yang digunakan, suhu bahan yang digunakan di makmal fizik sekolah. Termometer ini bukan untuk mengukur suhu bilik, bukan untuk mengukur suhu badan, tetapi untuk mengukur suhu bahan. Okey, kamu mesti clear apa tujuan pilihan kamu. Okey, ini bukan pilihan, ini termometer yang saya suka tiada, bukan itu. Okey, ini adalah termometer untuk mengukur suhu bahan yang digunakan di makmal fizik sekolah. Jadi kita lihat di sini apa pilihan yang kita ada. Okay, first of all, perhatikan bahawa sekarang pilihannya di kiri sudah. Okey, ini pilihan, ini adalah dia punya ciri-ciri. Okey, jadi dia terbaliklah macam daripada soalan tadi. Tapi tugas kita tetap sama. Kita analisis dahulu apa yang kita mahu dari setiap ciri. Okey, dari segi julat, dari segi julat, kalau kita ada bahan dalam makmal, kadangkala bahan itu adalah panas, kadangkala bahan itu adalah sejuk. Jadi, kalau kita fikirkan, takkanlah kita mau 30 sampai 45. Sebab macam mana kalau kamu mau mengukur suhu air yang sedang mendidih? Meletuplah kan itu termometer. Jadi, logically kita pilih 0 sampai 100. Okey. Kedua, diameter tube capillary. Okey, ini adalah soalan fakta. Kalau kamu tahu struktur termometer, you know that kalau diameter tube capillary, dia memang kena kecil. Sebab kalau dia punya tube capillary itu kecil, dia semakin peka, semakin sensitif. Okey, kejituan. Okey, kejituan ini kamu ada dua pilihan, 0.1 dan 1. Okey, kalau 0.1 maksudnya kamu boleh mengukur suhu contohnya 36.7. 36.8. Kamu boleh ukur perbezaan itu. Tetapi kejituan kamu, kalau kejituan kamu satu sahaja, maksudnya kamu hanya boleh ukur 36 dan seterusnya 37. Kau tidak boleh ukur kalau 36.7. Tidak boleh. Jadi of course kita mau kejituan lebih yang lebih jitu lah. Okey, yang ada tempat perpuluhan. Okey, kalau semakin banyaklah tempat perpuluhan itu, secara amnya, semakin banyak tempat perpuluhan itu, semakin jitulah. Okey, kamu punya bacaan. Okey, akhir sekali adalah untuk ini kita perlu mercury. Ini standard. Okey, biasanya termometer di dalam makmal kita biasanya gunakan mercury lah. Kalau alkohol biasanya dia digunakan untuk contohnya kamu buat like research ke atau kau pergi ke tempat yang sangat sejuk lah. Macam kutub utara atau kutub selatan kan. Then we can use alcohol lah. Okay. Tetapi katakanlah kau tidak pastilah. Kamu tidak pasti sama ada mau menggunakan mercury atau alkohol. Kalau kamu buat analisis awal ini, kamu boleh nampak sudah ini. Sebenarnya jawapan saya adalah ke arah memilih jawapan J. Jadi kalau 3 daripada 4 itu sudah kamu penuhi kan, most likely, okay, besar mungkin jawapan kamu akan mengarah ke jawapan yang sama juga seperti J. Okay. Tapi persoalannya di sini adalah, okay, situasi ini, macam mana kita mau tulis jawapan kalau kita ikut situasi yang macam hair dryer tadi itu. Yang kita cakap takat leburnya tinggi. Kita tidak mau cakap takat leburnya adalah 8,000 atau 8,500. Jadi, macam mana kita mau menjawab soalan yang begini, yang kita tidak mau tulis nombor. Okay? Inilah yang saya maksudkan tadi dengan case by case basis. Di mana sometimes terdapat case di mana kamu memang kena tulis nombor. Sebab itu yang macam mana kamu mau cakap julat dia lebih besar atau lebih kecil. Pada dasarnya 30 sampai 45 betul lah julatnya lebih kecil.
Tetapi dia tidak begitu memenuhi jawapan. Sama juga macam kejituan. Kejituan satu itu, adakah itu kejituan besar atau kejituan kecil? So, perkara-perkara sebegini, kalau kamu tidak pasti, maybe the better route to go is tulis nombor. Jadi, jawapan yang saya akan beri adalah dalam bentuk begini. Okey, dari segi ciri-ciri, saya akan menulis julat 0 sampai 100. Okey, dan sebabnya adalah dapat mengukur suhu yang lebih rendah dan lebih tinggi. Okey, sebab ingat ini adalah suhu bahan, bukan suhu badan. Kalau suhu badan, okey, 30 sampai 45 okey kalau suhu badan sebab ngam. Okey, tetapi kita mau suhu bahan. Jadi, kita gunakan 0 sampai 100. Jadi, dalam situasi ini, seperti yang saya cakap tadi, situasi ini yang kita kena tulis nombor. Okay? It doesn't always happen. Dia tidak selalu berlaku begini. Secara lazimnya, situasi pertama yang saya share tadi itu yang lebih lazim. Tetapi ada kes di mana soalan itu perlu kamu menyatakan nombor. Okay? Diameter tube capillary kecil, okey, ini adalah jawapan yang agak standard, okey, dapat mengesan perubahan suhu yang kecil atau secara ringkasnya termometer itu lebih sensitif. Okey. Okey, jadi nasihatlah kepada semua, bila kamu membuat latihan, especially untuk bahagian B, bahagian C yang soalan essay itu kan, cuba kamu kumpulkan beberapa jawapan kan yang dia punya jawapan itu sangat standard. Contohnya, kenapa saya mau pilih Cuprum? Jawapannya memang standard sudah itu, rintangan rendah. Atau kenapa saya mau pilih tungsten? Sebab jawapannya rintangan tinggi. Tidak payah kamu terlalu memikirkan jawapan yang sangat canggih lah. Okay, ini terutamanya untuk murid yang struggling dengan kertas ini. Okay, sometimes kalau kamu ada satu koleksi, if you have a collection of contoh jawapan. Okay, kalau katakan tungsten kan, inilah jawapannya untuk sebab. Dan dia memudahkan kamu untuk belajar. Jadi, um, saya pernah ada murid yang buat begitu. Dia buat satu buku kan dan dia kumpulkan. Di sebelah kiri dia tulis ciri, di sebelah kanan dia tulis sebab dan dia bahagikan mengikut bab. Jadi kalau bab gelombang contohnya lah, kalau bab gelombang kan dia akan tengoklah jawapan-jawapan di buku, jawapan-jawapan di ini kan. Dan kalau dia nampakkan selalu kalau dia nampak jawapan itu berulang, okey, dan dia akan salin di dalam buku tersebut. Okey, untuk digunakan untuk semasa dia mengulang kaji. Samalah seperti dalam kes ini. Diameter tube capillary dalam termometer, kalau jawapannya adalah kecil, sebabnya memang standard sudah. Supaya termometer itu lebih sensitif. Boleh mengesan perubahan suhu yang kecil. Ini jawapan yang agak standard. Kejituan 0.1 degree Celsius. Okey. Sebabnya kita boleh menulis lebih jitu atau kita boleh mengulang balik jawapan yang kita telah tulis tadi. Okay, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya jawapannya sama. Dapat mengesan perubahan suhu yang kecil, dapat mengesan perubahan suhu yang kecil. Dan di sini antara soalan yang selalu saya terima lah, okey, bolehkah kita mengulang jawapan di dalam ruangan sebab? Okey, pada dasarnya yes, you can. Sebab adakah sebab itu berkaitan dengan ciri yang kamu beri? Kalau ya, apa salahnya? Apa salahnya kamu mengulang balik itu sebab? Hanya ada dua situasi saja di mana kamu tidak boleh mengulang itu sebab. Satu, kalau sebab itu terkandung dalam soalan. Okey, contohnya ini. Kalau kamu tidak boleh menulis perkataan untuk menggunakan suhu bahan, untuk mengukur suhu bahan yang digunakan, ini tidak boleh dinyatakan sebagai sebab. Sebab ini adalah dalam soalan sudah. Jadi, kamu tidak boleh memetik jawapan daripada soalan. Situasi yang kedua adalah sekiranya sebab itu muncul sebagai ciri. Ini ini saya pelajari lah baru-baru ini daripada rakan saya. Kalau sebab yang kamu mau tulis lah, kan, dia muncul di dalam bahagian ciri. Okey. Secara amnya jangan tulis itu sebagai sebab. Ah, okay, jangan tulis itu sebagai sebab. Sebab, bukan sebab lah. Sebab dia macam sudah ada dalam soalan baiklah. Okay. Tetapi adakah adakah jawapan yang sebab yang di sini kamu boleh tulis lagi balik di sini itu okey. Itu boleh. Tiada masalah.
Jangan saja ambil jawapan yang ada dalam ruangan kiri, masukkan ke sebelah kanan. Tidak boleh. Okey, dari atas, kalau atas dan bawah itu kamu mau tukar, kalau mau repeat jawapan boleh. Jangan repeat yang dari kiri ke kanan. Okey, ciri yang keempat adalah bahan cecair mercury. Ini adalah standard untuk mercury. Okey, kalau mercury, antara jawapan favorite saya lah, kalau mercury kan uniform expansion and contraction. Okey, pengembangan dan pengecutan mercury yang sekata. Okey, jawapan pendek satu lagi legap. Okey, mercury generally legap, memudahkan kita untuk senang membaca. Dan mercury bukan macam minyak atau air yang boleh melekat pada dinding kaca. Kalau dia naik, semua naik. Kalau dia turun, semua turun. Tiadalah sisa-sisa mercury yang tinggal di tiada. Okey, so dia tidak senang, okey, melekat pada dinding kaca. Okey, then of course markah kelima dan ke-10 jangan lupa. Markah kelima adalah ini. Okey, kamu nyatakan pilihan kamu J, then repeat balik. Okey, ini adalah markah ke-10. Okey, repeat balik ke dalam bahagian ini. Okey, ada soalan sebelum saya pergi ke bahagian yang terakhir? Kita ada dua soalan. Okey. Saya rasa satu soalan lah yang sepatutnya boleh dijawab. Mungkin ini tadi yang berkenaan dengan pilihan apa tu resistor dan sebagainya. Dia tanya di sini adalah can withstand high heat accepted as well. Bercakap Juga tentang resistance kah? ya. Tapi sekarang dia adalah can withstand high heat accepted. Itu soalannya. Withstand high heat, can it be accepted? Um, saya rasa boleh, tapi I'm not sure which situation yang kamu bercakap ni. Kalau if you're talking about high resistance, kalau kamu bercakap tentang rintangan yang tinggi untuk withstand high heat, saya rasa dia kurang kaitan lah. With or maybe kamu cakap pasal takat lebur. Okay, maybe you're talking about melting point. If the melting point is high to withstand high heat, I think that answer, honestly, I feel it's a 50-50 answer. Saya rasa dia macam 50-50. Macam, okay lah, kamu mau tahan daripada haba yang tinggi, tapi untuk apa? Because the words melting point, the word melting is already there. Okay, perkataan takat lebur ada sudah di sana. So, it's better actually untuk kamu memasukkan, talk about why is it so important that the melting point is high. Okay, so that it doesn't melt, so that it doesn't melt easily. So if you're going to use the words withstand high heat, okay, boleh tahan haba yang banyak, okay, dengan tujuan apa? Boleh tahan haba yang banyak, can withstand high heat to avoid melting. Itu bagi saya lebih baik. If you just write withstand high heat sahaja, honestly, I think it's a 50-50 answer lah. Maybe dia diterima, maybe dia tidak. Kalau saya pemeriksa, saya tidak akan terima lah. Tapi saya bukan pemeriksa. Okay, tapi saya tidak akan terima because dia macam samar-samar dia punya jawapan. It's like a 50-50. It's like you're answering and not answering at the same time. Not advisable lah. Thank you for the question. It's a Okay. good question. Another question lagi ini yang berkenaan dengan pilihan thermometer tadi. Soalan dia adalah, can I say I choose mercury because I boiling point? High boiling point of mercury. I think that is, saya rasa ia boleh diterima, tapi adakah ia high boiling point? Yeah, actually, I suppose it's correct lah. Saya rasa boleh diterima kalau kau cakap takat leburnya yang tinggi. Mercury has a high boiling point. But uh, kalau, I mean, okay, ini secara fizik lah, okay, secara fizik, ada banyak lagi cecair, okay, ada banyak lagi cecair yang mempunyai takat didih yang lebih tinggi, takat didih yang tinggi juga. So, why is mercury so special? And for me, saya lebih suka menggunakan jawapan. I prefer to use the answers that make mercury very special. Ini adalah ciri yang mercury ada, yang in most cases tidak dimiliki oleh cecair lain. Sebab high boiling point kan ada banyak cecair yang ada high boiling point. But what makes mercury so special and why my favorite answer is the first one, pengembangan dan pecutan sekata. Sebab itu adalah ciri mercury yang sangat menyebabkan dia sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan dalam termometer.
Sebab bila haba dimasukkan, dia akan kembang secara sekata. Dia bukan itu termometer naikkan, dia bukan macam yang kereta dalam gear satu, buk 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 buk. Tiada. Dia naik saja begitu kan, steady saja. Okay, so pengembangan dan pengecualian. Bila dia turun pun dia turun steady saja. Dia bukan berhenti menurun. Tiada. So that is a characteristic of Mercury that makes Mercury very special. So you know, I I would advise lah. Saya menasihatkan memorize this special characteristic because it's very unique. It's very unique to Mercury. Uh, of course tidak melekat pada dinding kaca lega. Ya, can. Tapi untuk menjawab soalan tadi, high boiling point, it is not wrong. Okay, dia tidak salah. Cuma I saya tidak boleh memberi kepastian lah apa yang ada dalam fikiran pemeriksa pada ketika itu. Maybe you know, uh, maybe yeah, you never know. You never know what can happen. Jadi hmm, unless kalau murid unless you have forgotten the answer totally, then okay lah, cuba sajalah. Tidak salah lah. But I like Mercury sebab dia kembang dan kecut dengan sekata. My favorite characteristic of Mercury actually. Okay. Oh, okay. Saya teruskan sebab kita sikit lagi mau habis masa sudah. Alright. Boleh ya Aziza? Kan? Okay. Baik, perkara terakhir pada hari ini adalah soalan menyelesaikan masalah. Okey, jadi soalan menyelesaikan masalah ini keluar sama juga macam tadi. Okey, dua kali. Sama satu di soalan nombor 8, secara amnya nombor 8, dan akhir sekali di bahagian C, iaitu soalan 10 markah. Okey, again 10 markah. Dan kita tahu sudah dari tadi, if it is a 10 mark question, jawab saja dalam bentuk jadual. Okey, jadi, jawab dalam bentuk jadual dan sama seperti tadi, nyatakan konsep fizik yang berkaitan. Dalam soalan menyelesaikan masalah, kamu dikehendaki untuk memberi cadangan. Okey, sama ada kamu mau ubah suai satu situasi atau kamu mau buat satu reka bentuk yang baharu. Okay, an example is, katakan kamu ada satu rumah dan kamu mau bina satu rumah yang boleh tahan cuaca kita yang sangat panas. Jadi kau cadangkanlah, cadangkan. Okay. Tetapi kadangkala dalam soalan SPM, ciri-ciri yang mereka minta itu mungkin diberi. Kadangkala tidak. Kamu kena fikirlah ciri-ciri sendiri. Itu yang menyebabkan soalan ini soalan kebat. Bagi saya soalan kebat yang sangat hebat. Sebab dia menjana kreativiti murid. Di situlah kalau kamu ada banyak idea kan, kamu lontar saja semua idea kamu. Okey, yang penting dia berkaitan dengan fizik lah. Dan dia boleh dilaksanakan di dunia ini. Jangan juga kamu laksanakan di the Marvel Cinematic Universe. Jangan, tiada kaitan. Okay, in our universe saja. Okey. Um, ini adalah soalan yang sangat penting kerana tidak ada pilihan. Tetapi saya mau memberi sedikit galakan kepada murid. Yes, sometimes kita rasakan macam ini kan, ayah, saya tiada pilihan. Jadi kalau saya tidak tahu kan, habislah saya tidak tahu, maksudnya saya tidak ada chance lah mau dapat A. Okay, tetapi kita pandang positif terhadap soalan ini. Sebenarnya soalan ini adalah soalan yang menguji kreativiti kita. How creative are we? Sure, mungkin bila kamu memberi satu cadangan kan, kau tidak boleh menjawab dia punya bahagian sebab. It's okay. Tetapi itu bukan bermaksud yang kau, oh saya give up lah, saya tidak tahu macam mana mau bagi sebab, saya give up. Jangan. Okay, lontar idea kamu. Okay, that's why saya suka kertas fizik ini. Sebab dia memberi peluang untuk murid melontarkan seberapa banyak idea yang munasabah okay, di dalam situasi soalan. Jadi, saya mau menggalakkan kamu, jangan pandang soalan ini sebagai, alamak, soalan ini kan saya sangat takut. Tidak. Pikirkan soalan ini sebagai soalan untuk memberi peluang kepada kamu membuat satu jawapan yang kreatif. Okey, sejauh mana yang kamu boleh lah. Okey, mari kita lihat soalan ini. Okey, Rajah 11.3 menunjukkan sebuah komputer riba. Okey, dia memerlukan arus terus. Okey, sedang dicas. Bagaimanapun, pengecas itu sudah rosak. Okey, transformer yang digunakan menurunkan daripada 240 to 20. Okey, jadi menggunakan pengetahuan anda tentang transformer dan rectifier. So di sini ada clue-clue yang diberi sudahlah. Okey, ada petua yang diberi. Cadangkan dan terangkan bagaimana untuk membina sebuah
penyesuai voltan yang dapat digunakan untuk mengecas bateri komputer riba. Okey, so ini kita punya tujuan utama. Okey, kita mau membuat satu penyesuai voltan atau voltage regulator, okey, untuk mengecas bateri komputer riba. Now, dalam soalan ini, dia memberi ciri. So, kalau ciri diberi, kita analisis dulu. Ciri pertama, jenis transformer. Saya tulis nombor 1. Ciri kedua, nisbah bilangan lilitan gegelung prima kepada gegelung sekunder. Kedua. Okay. Jenis teras. Ketiga. Bahan dawai. Keempat. Kelima adalah komponen elektronik yang perlu disambung kepada output. Okey, ini yang kelima. So, berita baiknya adalah kelima-lima ciri sudah diberi untuk kamu. Okey. Bukan semua soalan nombor 11 adalah begini. Kadang-kala soalan dia mungkin memberi dua saja ciri. Dan kamu kena fikir ciri yang lain. Okey. Saya pernah juga berjumpa soalan, peperiksaan soalan daripada buku kerja kan, yang dia langsung tidak bagi ciri. Dia macam free hand. Okey. Semua dia free saja. Terpulang kepada kamu lah macam mana kamu mau ini. Okey. Percayalah saya bila saya katakan, saya sangat suka kalau tidak diberi ciri. Sebab saya boleh kreatif. Saya boleh memberi dan saya cuba kaitkan semua fizik dalam jawapan saya. Okay? Tapi untuk tujuan soalan ini, kita menjurus kepada 5 ciri itulah. Okay? Jadi, jenis transformer, kita harus tahu ini adalah transformer injak turun. Ini standard. Okay? Jawapan untuk transformer injak turun pun agak standard. Sebab fungsi transformer injak turun adalah mengurangkan voltan output. Bilangan gegelung prima lebih banyak daripada bilangan gegelung sekunder. Ini adalah untuk nisbah bilangan lilitan. Okey. Kamu juga boleh memberi jawapan dalam bentuk, sebab kita mau ini kan. Kita mau 240 pergi 20. Jadi nisbahnya boleh 240 kepada 20 atau erti kata lain, uh, sorry, 12 kepada 1. Is it 12? Ya. Macam 12 lah kan. Okay, sorry, net saya gagal. Yeah, I think it's 12 kepada 1. 20. Should be lah. Yeah, should. Bukan 12. Sekejap, berapa itu? 240. Oh ya lah, betul. 12 lah. Okay, 12 kepada 1. Jadi, kamu juga boleh memberi jawapan ini nisbah. Okey, saya bagi alternatif jawapan lah. Nisbah prima kepada sekunder adalah 12 kepada 1. Boleh juga kamu memberi jawapan begini. As, this is especially kalau kamu tahu prinsip kerja transformer and you know how the nisbah works. Okey, 240 kepada 20 atau 12 kepada 1. Saya tidak menggalakkan jawapan nisbah 240 kepada 20. Sebab ini bukan, kamu perlu permudahkan lah. Okey, kamu perlu permudahkan nisbah tersebut. Okey, so ini saya tidak ini. Tapi tujuannya sama. Lihat, kita menggunakan sebab yang sama dengan sebab yang di atas. And it's correct sebab dia ada kaitan dengan jawapan yang dia ada kaitan dengan ciri yang kamu mahu. Okey, ketiga, teras besi. Teras besi lembut adalah antara jawapan. Kalau transformer, kalau transformer, ini tip lah untuk semua. Kalau transformer, ada 4 masalah utama transformer dan 4 cara penyelesaian. Saya mencadangkan, go and study this transformer dan hafal. Okay. Hysteresis is a problem. Okay, so solution dia adalah guna teras besi lembut. Sebab ciri utama teras besi lembut adalah mudah dimagnet dan dinyah magnetkan. Benda ini kan we have to memorize this lah. Okay, asal kau nampak teras besi lembut, memang jawapan sebabnya adalah easy to magnetize and demagnetize. Memang standard. Okay, atau mengurangkan hysteresis. Ciri yang ketiga, seterusnya, okay, is wayar kuprum. Okay, ini standard. Sebab nombor 4 tadi kan bahan dawai. Okay, kalau bahan dawai, kita guna wayar kuprum. Kenapa kita guna wayar kuprum? Nah, kita sudah bincangkan tadi. Okay, wayar kuprum sebab kuprum adalah rintangan yang rendah. Kalau rintangan yang rendah, kita akan ada arus yang tinggi. Okay, kurang haba dihasilkan. Ini yang saya maksudkan tadi. Jawapan yang agak, it's agak standard. Kalau inilah pilihannya, inilah sebabnya. Kita boleh bina satu database untuk jawapan-jawapan seperti begitu. Okey. Untuk soalan yang terakhir, untuk ini komponen elektronik. Okey, ciri yang kelima, saya beri dua pilihan jawapan lah.
Okey, sama ada kamu mau letak diode atau kamu mau tambah kapasitor. Okey, kalau kamu letak diode, tujuannya adalah untuk sebagai satu rectifier. Okey, remember rektifikasi adalah penukaran arus ulang alik kepada arus terus. Kalau capacitor is to flatten or to smoothen the current. Okay, perata output. Sorry, perata arus output. So ini jawapannya agak standard. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, saya sebenarnya memberi 6 set jawapan. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Tetapi, okay, ini yang penting. Boleh, macam mana kalau saya memberi semua 6 jawapan begini? Okay, ini antara satu saja yang akan dipilih. Sebab soalan sangat jelas menyatakan 5 ciri yang kamu kena bincangkan. 5 ciri yang kamu kena bincangkan mesti dibincangkan dalam soalan. Jadi mau tidak mau, markah pertama, kedua, ketiga dan keempat ini keempat mesti berkaitan dengan benda ini. Okey, baru markah kelima adalah salah satu daripada ini. Kalau kamu tulis lebih, adakah kamu akan mendapat markah yang lebih? Secara amnya tidak. Okey. Saya rasa 5 yang terbaik lah. Okey, 5 yang terbaik akan dipilih. Okey, dan dia tidak saya rasa lah, okey, saya rasa dia tidak perlu kamu mengikut urutan. Okey, sebab pernah murid tanya saya, macam mana kalau saya tulis yang komponen tambahan dulu? I think it's fine. Yang penting jawapan itu adalah dalam kamu punya ruangan jawapan. Tetapi contoh, katakan jawapan yang wire ini kan, kau tidak tulis kupram, okey, tetapi contohnya kan kamu tulis di sini wire tungsten, okey. Tapi ini betul, okey. Memang diode betul dan kapasitor betul. Bolehkah kamu mendapat 10 markah? Jawapan saya tidak. Sebab ini adalah ciri yang mesti kamu bincang, keempat. Okey, ciri keempat kamu tidak menjawab dengan betul. Jadi kamu tidak boleh dapat 10 markah. Okey, walaupun ini betul, semua betul. Tapi yang ini yang kamu silap. Dan soalan sudah jelas menyatakan kamu mesti memberi jawapan tentang jenis dawai. So, yeah. So, all in all to say, kalau yang soalan ini kan, tidak salah kamu memberi jawapan yang berlebihan. Kamu boleh beri seberapa banyak jawapan yang kamu mau. Tetapi, pastikan yang kamu baca soalan betul-betul dan make sure that setiap ciri yang diminta di soalan, okay, mesti kamu penuhi dulu. Okay, baru kamu letaklah sebarang tambahan yang kamu mau. Saya menggalakkan kamu untuk meletak tambahan sejauh mana yang dia logik lah. Jangan letak yang, oh, apa, mengecat pengecas itu dengan warna merah jambu. Itu tiada kaitan. Okey, itu bukan ciri yang ada kaitan. So, pastikan ciri yang kamu memberi itu ada kaitan dengan soalan. Pemilihan merah jambu sebagai warna pengecas kamu tidak mempengaruhi kamu punya kecepatan mencas. Okey, so itu benda-benda seperti itu janganlah elakkan daripada itu. Okey, minta maaf sedikit lagi. Kita masih sudah. Okey, sedikit tip lah. Okey, untuk kita menghadapi soalan kertas 2. Okey, secara amnya perkara yang saya pelajari daripada sifu-sifu saya, daripada cikgu-cikgu lepas. Okey, pertama, bila kamu menjawab soalan, nama saintis dan konsep fizik mesti dieja dengan betul. Antara nama saintis yang sering kali salah dieja adalah Bernoulli. Okey, Archimedes, De Broglie, okey, dan Guy Lussac. Ini selalu uh, sering kali lah. Sebab ini adalah nama orang-orang Eropah lah kan. So kita tidak biasa. Tapi nama ahli saintis jangan salah eja. Okay. I don't think there is a concept di dunia ini di mana yang penting ada bunyinya lah. Tiada. Okay. Saya tidak membenarkan. Untuk murid saya pernah ada murid ni. Dia eja Newton kan. Newtone. Newton begitu. Tidak boleh. Saya minta maaf. Cannot. Okey, sebab ini adalah saintis terkemuka. Okey, jangan kita salah eja nama mereka. Begitu juga dengan konsep fizik. Okey, contohnya inersia. Okey, inersia dieja sebagai INERSIA kalau BM, kalau BI is INERTIA. Jangan silap. Okey, induction. Okey, atau induksi. Make sure that konsep fizik ini jangan salah eja.
Okey, kedua adalah kamu boleh menjawab dalam bentuk poin, okey, tetapi jawapan kamu haruslah dalam ayat yang penuh. Okey, dan tolong jangan tulis tolong jangan tulis dalam bahasa SMS. Okey, yang itu kan menjadi YG, ini tu jangan, itu elakkan. Ketiga, bila kamu menggunakan perbandingan, okey, ini adalah secara peribadilah, saya tidak menggalakkan kamu menggunakan perkataan lebih cepat, lebih berat atau lebih kurang. Lebih kurang yang paling tidak masuk akal. So, lebih kurang tu macam lebih kurang kan? Tidak boleh. Okey, tidak bagus. Keempat, bila kamu menjawab soalan pengiraan, okey, amalkan penulisan formula terlebih dahulu. Okey. Seringkali saya melihat murid saya sendiri pun begitulah. Bila diorang menjawabkan, diorang terus kepada nombor. Okey. Contohnya kalau mereka mau mengira liquid pressure, okey, tekanan cecair. P equals to rho GH. Saya sangat-sangat menggalakkan tulis dulu formula, baru tulis dia punya pengiraan. Okey. Bukan kerana kalau kau tulis formula dengan betul kan, confirm kau akan dapat satu markah. Bukan begitu. Okey, saya bukan menyatakan begitu. Tetapi sekiranya, okey, sekiranya terdapat situasi di mana kalau kamu menggunakan formula yang betul, kamu akan diberi markah. At least kamu tidak rugi di sana. Okey, walaupun jawapan kamu salah. Okey, so amalkan penulisan formula terlebih dahulu, baru kamu tulis jawapan. Kelima, bila kamu memberi sebab, jangan beri jawapan yang bercanggahan. Okey, ini standard lah. Okey, dan terakhir, macam saya cakap tadi, kamu boleh menggunakan sebab yang sama, okey, untuk ciri yang berlainan. Okey, sama yang macam inilah. Okey, sebabnya sama untuk mengurangkan voltan output, walaupun cirinya berlainan. Itu tiada masalah. Okey, kamu memang boleh menggunakan. Okey. Jadi akhir kalam daripada saya, okey, saya sangat terinspirasi tadi oleh perkongsian daripada Dr. Mahendra, okey, dan saya mau menggalakkan anda semualah. It doesn't matter, okey. Bukan it doesn't matter lah, okey. Actually yang penting sebenarnya bukan grade yang kamu dapat untuk fizik SPM atau apa-apa subjek lah. Sebenarnya it's apa yang kamu buat dengan grade tersebut. If you score well, what are you going to do with that grade? No, adakah kejayaan kamu itu kan muktamad sudah? Okey, atau kalau kamu tidak berjaya mendapat apa yang kamu aim, okey, adakah itu bermaksud tiada harapan sudah untuk kamu? Saya percaya tidak. Okay, there is always hope. There's always something that you can do, even if you don't get what you wanted. Okay, yang penting di sini adalah keberanian untuk meneruskan perjuangan peribadi kamu, meneruskan pengejaran impian kamu. Okay, sama ada kamu mau menjadi engineer, kamu mau menjadi pelukis, kamu mau menjadi content creator. Okay, yang penting apa yang kamu dapat, apa yang kamu perolehi daripada zaman persekolahan itu, jangan lupakan semua pengajaran itu. Okey, dan semoga perkara itu menjadikan hidup kamu lebih bermakna. Okey, so itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada sebarang persoalan selepas sesi ini, anda boleh email kepada saya. Saya paparkan email saya di sana. Boleh email saja dengan saya dan saya akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Okey, akhir kalam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya dan terima kasih kepada pasukan CDL atas peluang yang diberi untuk berkongsi ilmu dengan semua dan saya harap sedikit yang saya berkongsi di sini membantu semualah. Semua kesilapan saya memohon maaf daripada hujung rambut yang semakin kurang ni ke hujung kaki dan semoga anda berjaya dalam SPM nanti. Okay, good luck semua. Okay, thank you very much. Saya serahkan kembali kepada Puan Aziza. Terima kasih Encik Marcus. Okey, demikianlah tadi perkongsian Cikgu Marcus ko yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya pun belajar fizik juga pada hari ini dan sebenarnya ada banyak lagi soalan tapi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid semua bolehlah try email dengan Cikgu Marcus dan mungkin Cikgu Marcus akan cuba untuk menjawab. So sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Marcus atas sesi tadi. Dan untuk rakan-rakan sekalian, rakan-rakan peserta, mohon untuk mengisi maklum balas dalam kehadiran melalui link yang telah disediakan di ruangan chat sebentar itu tadi. Dan untuk makluman, pada minggu hadapan kita tidak ada sesi bersemuka ataupun online. Kita tidak akan bersiaran kerana kita memberi laluan untuk cuti di Bali.
Walau bagaimanapun, sebarang pemakluman akan dikongsi melalui WhatsApp dan juga grup Telegram. Okey, sebelum kita bersurai, ini yang paling penting sebenarnya. Okey, kita ambil gambar dulu, bukti kan, untuk kenang-kenangan. Dan juga, okey, untuk ini, okey, semua on camera, sedia senyum, saya pun mau senyum juga. Dan mohon untuk admin kita, Miss Hazwani, untuk mengambil gambar kita ya. Okey, cikgu-cikgu dan murid-murid boleh buka kamera. Okey, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey. Kejap, bolehkah yang di sekolah tu, di sekolah, tanya, thank you Cikgu Zulaika kan ni. Yang lain sekolah, yang buat di sekolah boleh onkan kamera kalau berada di sekolah, boleh tengok ramai murid tu. Dia tengah kursus pun dia on juga kamera dia. Yang lain tu tolong juga yang ada SMK Tebobon kah, SM Lasal kah, yang daripada Selangor, cuba on. Macam tu. Okey, Cikgu Mathan. Thank you. Jangan lari. Pergi duduk dekat dengan laptop tu. Kita ambil gambar sekali lagi. Yang lain boleh? Okey. So, cikgu pun Cikgu boleh ambil Zulaika gambar dengan ada di belakang tu. murid-murid. Yang balik depan. Pergi depan dengan laptop tu. Okey. Jangan lari. Okey, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Alright. Thank you semua. Thank you, Okay, Cikgu terima kasih Marcus. semua. Thank you Thank semua. you Okay, Thank jumpa you, semua. lagi ya. LP. Thank you, Bye. Susan. Well done, Marcus. Good job. Thank you. You from here. Yeah, from IAB. Oh my. Yeah, from IAB. Mm. Okay, bye. Bye, everyone. Have a good holiday.